Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat pagi. Alright, on-kan video sekejap. On kat video kejap sama. Kena view yang cantik. Tak boleh. Okay, on-kan hidup video sekejap. Mana yang lain? Okay, on-kan sekejap. Okay, cepat. Mana videonya? Okay, ramai lagi nih. Aiman, Aina, Aslan, Azlan, Azrin Shah, Nurul Syahira, Muhammad Firdaus, Vivlin, Vishnu, Zul Haili. Okay, saya pakai dua device. Saya pakai dua device. Tak apa, it's okay. Kelas dia kan dah sentiasa ikut kelas online kan. So next class so get ready je ya. Get ready, kita on dulu videonya and jadi kena inilah, kena fikirkan sebab dah daripada semester lepas kelas online tu, maknanya sepatutnya dia dah boleh manage kelas ni macam mana, video apa benda semua tu. Alright, so next class tu get ready semuanya and
supaya kita tak tertunggu-tunggu untuk on video lah, apalah semua tu. Kalau katakanlah masalah connection, rasanya dah kelas tu pun dah lama kan, dah daripada semester lepas. Tu pun dah boleh fikirkan lah macam mana kelas tu kita boleh dapat ikuti tanpa banyak masalah. So itu nanti urus betul-betul lah ya. And then satu lagi ni, kalau kelas ni apa ni belum mandi apa semua ini cuba kemas sikit ada yang muka pun baru bangun tidur dan sebagainya ni. Alright. Kelas macam biasalah Jangan sampai baru bangun tidur ikut kelas ataupun dan sebagainya. So kalau boleh kita ready macam biasalah kelas supaya tak inilah. Alright. Okay. Biar saya share ni. Alright. Firstly, saya minta maaf tu yang berkenaan dengan kumpulan dan individu tu. Mula-mula memanglah saya ingat nak buat kumpulan. In fact, dalam dalam tugasan yang saya berikan tu pun macam ni kan proposal ringkas ni pun saya ada sebut tugasan tu secara kumpulan 4 orang, 3 orang. Tapi bila saya semak dengan penyelaras untuk kursus ni, so semua tugasan perlu dilaksanakan dalam secara individu. So jadi kita terpaksa ubah balik semula lah. Tapi dari segi kerja-kerja tu saya rasa tak ada masalah. Kerja yang dah buat, dah start tu tak ada masalah. Tinggal nanti apabila menyiapkan tugasan tu, kita kena pastikanlah kita buat secara individu. Okay? And sebab perkara yang kita buat tu pun sebenarnya perkara yang sama. Cuma sekarang ni kita kena buat secara individu lah. Cara penulisan, dia punya format yang lain-lain tu tak ada perubahan. Cuma dibuat secara individu. Okay. Alright. Ada apa masalah ke yang lain-lain berkenaan dengan tugasan tu? So saya minta maaf lah, saya terpaksa sesuaikan balik secara individu sebab ketetapan daripada kursus tu dia kata kena individu. Kena individu. So kita kena buat individu lah. Alright. Dah cuba baca-baca ni apa yang saya dah share ni. Dah cuba semak, dah cuba baca, harap dah mula tengoklah buku-buku dan sebagainya, maklumat yang saya masukkan. Macam contohnya aktiviti menyiapkan. Haikal, ni tolong offkan dia punya mic ni Haikal. Dia ada echo lah. Offkan dia punya mic tu. Sekarang ni kalau nak off video pun okey lah Nak off video pun tak apa kalau mungkin data terlalu besar. So ini contoh yang saya berikan dalam situ. Maknanya ini pun kita dah sebutkan pada kelas yang lepas macam mana kita nak buat sebagai latihan latihan macam mana kita menuliskan bahagian-bahagian tertentu. Ini jadual yang sengaja saya sediakan and nanti tinggal diteruskan sajalah diteruskan. So ini antara cadangan lah kalau nak buat. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua. Okey, ini berkenaan dengan ni. Hari ini kita cuba lihat tentang bagaimana kita mengenal pasti masalah and then seterusnya kita berbincang berkenaan dengan macam mana nak menghasilkan penulisan latar belakang, kaitannya dengan penulisan latar belakang masalah. And daripada penulisan itu nanti kita akan dapat menghasilkan kita punya proposal. Alright, ni sedikit komen daripada saya lah tentang tajuk yang dituliskan. Saya ambil daripada apa yang dituliskan lah. Jadi kalau ada yang belum hantar tu, saya tak boleh nak buat apalah. So maknanya saya hanya komen berkenaan dengan
tajuk ini supaya semua jelas dan macam mana nak menghasilkan satu tajuk. Tentang buku-buku ataupun tesis di pusat sumber. Siapa yang dah tengok? Siapa yang dah tengok di pusat sumber itu contoh-contoh kajian-kajian lepas, kajian-kajian lepas. Saya cuma boleh sebutlah, tolong semak tugasan ataupun tesis-tesis di pusat sumber itu. Supaya kita dapat idea macam mana menghasilkan ataupun penulisan dalam menghasilkan PSM, especially dalam pada peringkat awal yang macam yang sedang kita buat ni, iaitu mengenal pasti apa tajuk dia, tajuk yang ingin kita buat. Jadi kalau you perhatikan contoh-contoh tesis itu, so dengan cara itu kita akan dapatlah idea macam mana kita nak mengenal pasti masalah. Alright. So saya tengok ni, kita tengok secara lalu sekali lalu dulu. Tajuk nombor 1, Aslan ni dia menulis tajuk tentang masalah disiplin pelajar. Right. So ceritanya tu dah nampak. Cuma sekarang ni dia tak berapa jelas. Kalau you tengok contoh tajuk macam ni, you pun tertanya-tanya siapa, kat mana, apa semua tu, dan apa nama tu, dia menjadikan satu persoalan kepada kita. Kita pun tak tahu macam mana nak buat masalah disiplin pelajar, right? Tu dia punya cerita. Dan jadi dengan cara itu kita akan dapat kenal pasti. Contoh yang saya bagi cadangan kat situ lah, kenal pasti mereka, siapa mereka, pelajar-pelajar sekolah rendah, and then di mana, right? Di mana berlaku, di sekolah, dalam kelas. Dalam sekolah tu macam-macam. Di dalam kelas, dalam sekolah, ataupun di luar sekolah. So itu antaranya lah yang perlu dikenal pasti. Nanti tinggal perbaiki sajalah supaya dianya sesuai. Nanti throughout, nanti you akan nampak apa perkara-perkara yang penting dalam menetapkan tajuk. Saya harap supaya tajuk-tajuk ni nanti menjadi you punya fokus kajian dalam PSM nanti. Anis nombor 2 dan Aina nombor 3. Ini perkara yang lebih kurang sama, cuma melihat dalam konstruk yang berbeza, iaitu Anis dia nak tengok kebimbangan, Aina ingin melihat emosi. So dekat sini saya cuba masukkan sedikit lah, kenapa dengan kebimbangan. Yang ini satu lagi, kenapa dengan emosi yang you nak tengok. Alright, masalah psikologi, masalah kebimbangan dalam kalangan pelajar sains sukan. Right, dalam kain sains sukan. So jadi itu cerita dia lah, kenapa dengan kebimbangan, apa yang mereka bimbang, apa yang mereka bimbang. So itu antaranya. Sama juga dengan nombor 3 Aina tu, emosi. Kenapa dengan emosi? Ada apa masalah dengan emosi dalam kalangan pelajar sains sukan. Pelajar sains sukan ni pun pelajar sains sukan apa, di mana, siapa mereka pun samalah. Pelajar sains sukan ni umum, di apa nama tu, diistilahkan sebagai umum. Kita pun tak tahu siapa dan sebagainya. So itu antara perkara yang perlu difikirkan. Yes, silakan. Doktor nak tanya kalau Anis. Doktor, kalau tajuk saya masalah psikologi, saya nak skop kepada ni pelajar sains sukan UTM tahun 3. Masalah tahap kebimbangan pelajar yang mengambil jurusan sains sukan dalam kalangan pelajar yang pelajar sains sukan UTM lah. Macam tu boleh? Itulah yang saya kata, kenapa dengan kebimbangan, dia bimbang tentang apa kan? Kebimbangan dia tu ke arah apa? Bimbang tak dapat kerja ke? Itu antara perkara yang boleh difikirkan, yang boleh difikirkan. Sebab nak mengkaji contohnya masalah psikologi, tapi kalau dia kata kebimbangan, maknanya buang perkataan psikologi, dia terus kepada kebimbangan. So masalah kebimbangan dalam kalangan pelajar dikaitkan dengan apa? Dengan kerjaya ke, dengan kesukaran belajar ke. So benda tu nampak dekat situ. Kalau tak nanti bimbang, apa benda yang dia bimbang terhadap apa. Sama juga macam yang Aina tu lah, emosi.
So dia kenapa dia emosi dia dari segi tak stabil tu kenapa? Okay, emosinya dalam erti kata apa? Itu yang antara yang perlu difikirkan dalam memahami tajuk yang kita nak suggest tu. Okay? Doktor, boleh saya sebut tajuk saya penuh? Untuk doktor komen sekejap. Saya Aina nombor 3. Saya punya tajuk kajian mengenai tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar yang mengambil jurusan pendidikan sains sukan di UTM. Tu kajian tu tak boleh masuk. Sebab tu saya dah biasa tengok tak yang tesis sebelum ni di pusat sumber. Biasa dan kebiasaannya diorang ada letak kajian tentang yang first ayat tu. Okey, dah biasa tengok dah dalam tesis di pusat sumber tu. Aina. Belum tengok lagi. Aina? Belum doktor. Kan saya dah suggest tu, tolong tengok tesis-tesis di pusat sumber tu. Jadi daripada tesis tu you nampak dekat situ apa macam mana mereka susun sebab tu saya kata bila you tengok tesis tu at least yang paling penting sekarang ialah nak dapat idea. Apa idea berkaitan dengan menjalankan penyelidikan. Okey, itu yang paling penting. Kemudian dulu saya dah sebut tesis-tesis yang ada dalam pusat sumber tu tak semestinya saya kata semuanya betul dan semuanya baik ataupun semuanya salah ataupun semuanya tak baik. Tetapi yang paling penting saya sebut tadi, you pergi tengok, search, guna saya dah bagikan website tu. And then you search kat situ, then you get some idea daripada situ. Okay. Jangan tak tengok langsung. Kalau tak tengok langsung, macam contohnya tadi kan, kajian. Bila sebut kajian tu, format UTM punya dah tengok dah. Format UTM ni, tesis UTM punya format tu dah tengok dah. Belum. Nampak semuanya belum ni macam mana ni. Alright, so tolong semak satu-satu sebab kalau kita tak tengok tu dia tak ada idea macam gitu. Dia tak ada idea. Sebab bila kita semak, kita baca, baru kita nampak dia punya tu. Kalau you tengok dalam format penulisan UTM tu, tesis UTM tu, nanti saya share lah. Tapi saya share pun kalau tak dibaca pun tak guna juga. Yang penting you tengok, jangan tak dibaca. Jadi kalau dalam format penulisan tesis tu, dia ada sebut, dalam penulisan tesis tu dia ada sebut, kalau perkataan, contohnya perkataan kajian, itu tak perlu dituliskan dalam tajuk. Kerana apa? Kajian tu tak perlu dituliskan. Dalam tesis, format tesis UTM tu ada dinyatakan. Kalau boleh saya sebut, macam kajian tu, kenapa kita tak faham? PSM itu sendiri adalah kajian. Adalah kajian. Jadi kita tak perlu nak sebut lagi kajian sebab PSM itu sendiri adalah kajian. So, jadi tak perlu tuliskan kajian. So nanti tolong tengok lagi tu ya. Semua Aina. Tengok tesis tu. Cuba tengok macam mana cara dituliskan supaya dapat dia punya idea kat situ. Okey. Nampak tak situ? Maknanya kita kena jelas kenapa kita berminat untuk semak kebimbangan dalam kalangan pelajar. And then satu lagi, kenapa kita nak tengok kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar. Okey, so itu antaranya. Kalau katakanlah tadi kecerdasan emosi. So kita maknanya kita nak tengok tentang tahap kecerdasan emosi. Itu sahaja yang kita nak explore. Tapi kalau tadi kan contohnya tahap kebimbangan. Right? Kita nak ukur tahap kebimbangan. Adakah tahap kebimbangan ni terhadap apa? Kita pun tak tahu. Bila sebut kebimbangan ni dia ada merujuk kepada apa kan? Kebimbangan terhadap apa? Kalau kecerdasan emosi ni dia bersifat pernyataan, pernyataan. Maknanya kita akan ukur tahap kecerdasan emosi dia, adakah tinggi, rendah ataupun stable tak stable, itu antara perkataan-perkataan yang bila kita tuliskan itu kita perlu betul-betul jelas dan faham. Alright, boleh tu Anis, Aina?
Ya, boleh doktor. Terima kasih. Yang nombor 4 dan nombor 5 ni, ni saya dah sebutkan dulu. Ini tak ada kaitan dengan sains sukan. Tidak ada kaitan dengan bidang sains sukan. Saya bukan kata tak boleh. Boleh. Tetapi dalam aktiviti latihan ni, tugasan yang kita buat, sebenarnya you boleh buat tajuk ni untuk tugasan kursus ni, proposal dan juga simulasi data tu. Tetapi saya cadangkan jangan buang masa banyak sangat. Kerana nanti you akan buat PSM pun. Jadi PSM pun perlulah mempunyai kaitan dengan bidang pengajian iaitu sains sukan. Ini nombor 4, V Andi ni sains sukan kan? Ya, doktor. So jadi kena pastikanlah carilah tajuk-tajuk ataupun topik yang berkaitan dengan sains sukan. Tadi ada PJK lah. As long dia ada kaitan dengan sains sukan. PJK, co-curriculum. So those are the things lah. Tapi kalau macam ni kan tak ada langsung kan. Nilai murni dalam diri pelajar pada masa kini. Right? Mungkin kalau you nak tulis bidang keusahawanan ataupun nilai murni itu dikaitkan dengan aktiviti sukan. Aktiviti sukan ataupun aktiviti co-curriculum. So, itu antaranya yang kita boleh buat kaitan lah kalau you perhatikan dekat situ. Sebab contoh keusahawanan, ada satu kaitan lah. You boleh tengok kaitan dengan kerjaya contohnya. Kerjaya dalam bidang sukan. Kemudian kalau nilai murni, right? Contohnya, apa nama tu sumbangan PJK ataupun co-curriculum dalam membentuk nilai murni pelajar dalam diri pelajar. So itu maknanya ada kaitan dekat situ. Kemudian hubungan personaliti dan sikap terhadap sukan dalam kalangan pelajar. Saya cuma suggestkan dia punya contoh lah. Hubungan antara personaliti dengan sikap pelajar terhadap sukan. So maknanya kat situ nampak you nak tengok hubungan personaliti dengan sikap pelajar terhadap sukan. Ada tak perkaitan antara personaliti dengan sikap mereka terhadap sukan. So itu nampaklah jelas. Itu cadangan saya lah benda-benda yang macam tu. Kemudian nombor 7, faktor ini di sekolah pun ni lebih kurang sama lah. Saya pun cuma cadang macam inilah yang bersifat umum. Meneroka faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar untuk terlibat dalam sukan di sekolah. So itu contoh. Jadi maknanya kat situ you akan nampak apakah you nak teroka apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar untuk terlibat dalam sukan. Itu dia punya pengaruh dia lah. Lebih kurang lah. Cuma susunan Kat sini pun sebenarnya menguji kita menulis dalam bahasa yang betul. Menulis dalam bahasa yang betul. Okay. Kemudian nombor 8, cabaran dalam pendidikan jasmani dan sukan. So itu pun sama, umum kan. Sekarang ni kalau bila cerita macam ni pun lebih kurang sama macam tadi nombor 7. Meneroka cabaran dalam, you nak tengok apa. Okay, sebab pendidikan PJK ni dia ada pengajaran ataupun pembelajaran. Kalau pengajaran dia merujuk kepada pelajar. Kalau pengajaran kepada guru. Kalau pembelajaran merujuk kepada pelajar. So itu dah nampak kat situ siapa kita nak kaji. Jadi saya cadang ajalah meneroka cabaran dalam either pengajaran ataupun pembelajaran mata pelajaran PJK di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah. So itu terserahlah. And then nombor 9 ni, 9, 10, 11 ni lebih kurang sama. Saya tak tahu mungkin ni daripada kumpulan yang sama kan. Jadi kalau you perhatikan dekat situ, bukan tak ada masalah, bukan ada isu lah, boleh saja. Cuma you kena pastikan untuk membezakan kajian itu. Kalau you kata di sekitar kawasan Johor Bahru, di daerah Johor Bahru, dia di sekitar kawasan Johor Bahru ni tak jelas. You pun tak tahu. Sekitar kawasan Johor Bahru. Biasanya kita tak sebut macam tu. Kita kata di daerah Johor Bahru. Okay, daerah Johor Bahru. Kalau sekitar kawasan Johor Bahru, kita pun terpinga-pinga apa benda tu, kat mana tu.
Jadi kita cadangkan macam itulah, meneroka penglibatan pelajar dalam aktiviti PJK ... Itu tinggal disambung. Saya tulis kat sini, dia hampir sama ataupun sama. Mungkin boleh dibezakan dengan melihat dari perspektif sekolah. Sekolah yang berlainan ataupun daerah yang berlainan. Itu antaranya lah. Isunya boleh sama macam gini, tak ada masalah. Penglibatan pelajar dalam aktiviti PJK. Cuma dibezakan dari segi sekolah yang berbeza ataupun daerah yang berbeza. Ini kemudian yang nombor 12 Hafif ni, masalah penglibatan pun lebih kurang sama tadilah. Meneroka penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum di sekolah, sekolah apa, sekolah menengah ke, sekolah rendah, di mana daerah Johor Bahru ke, daerah mana Batu Pahat ke, apa tu, sebagainya lah. And then, Nick Watson ni, dia nak study tentang masalah keselamatan semasa aktiviti sukan di sekolah. It's very interesting juga ni, nak tengok faktor keselamatan dalam aktiviti sukan di sekolah menengah di daerah mana, daerah Johor Bahru. Supaya di tajuk ni tu jelas. Orang baca tu orang dah tahu kat mana, apa dan apa nama tu, siapa. Doktor. Kena nyatakan nama sekolah tu juga Bukan di sekolah. Biasanya kita tak sebut nama sekolah. Kita sebut secara umum lah. Kalau sekolah sebut tu nanti kan sensitif kan. Itulah. Jadi kalau biasanya yang ditulis faktor keselamatan dalam aktiviti sukan di sekolah menengah di daerah Johor Bahru. Macam tu kan. Okey, faham Doktor. Jadi lebih umum lah. Tak adalah nak direct sekolah. Nanti sekolah tu pun tak bagi you nak collect data. Okey Doktor, terima kasih. And then nombor 14 Hanim ni pun lebih kurang sama lah. Kita tengok meneroka permasalahan penglibatan pelajar dalam pengajaran PJK di sekolah. Sekolah apa? Sekolah menengah ke sekolah rendah? Di daerah mana? Daerah Johor Bahru ataupun daerah mana? Pasir Gudang, Batu Pahat, Pontian ataupun di mana-mana lah. Kena jelas kat situ. Okay. Kemudian 15 faktor kekangan ibu bapa. Panjang tajuk ni. Lebih kurang sama sebenarnya ni dengan nombor 14. Cuma boleh dilakukan sama macam yang tadi ni lah. Yang nombor 9, 10, 11 ni dengan dibezakan dari segi sekolah ataupun daerah. Sekolah ataupun daerah yang berbeza. So baru nampak kat situ lah. Kajian itu kajian yang berbeza. And then 16 ni okey lah. Nampak macam jelas kat situ. Kesan latihan bebanan dan latihan kalistenik terhadap komposisi badan. Cuma tinggal ditambah nanti, okey, komposisi badan siapa kan? Pelajar sekolah ke, atlet sekolah ke, itu dilengkapkan aja lah. Okay. And then 17 faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi atlet. Ini pun saya ingat lebih mudah macam inilah. Meneroka faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi atlet di sekolah, bla 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 bla. Ada sambungan dia kan? Itu antaranya lah faktor yang mempengaruhi prestasi. Okay? Jadi itu yang kita nanti kita akan boleh explore. Sebab dalam mempengaruhi prestasi itu macam-macam. Sama ada dari segi latihan, sama ada dari segi pemakanan, dan dari segi sikap, dari segi motivasi dan sebagainya. So nanti tinggal kita define masa dalam buat kajian tu. And then nombor 18, kaitan antara kesihatan mental, panjang. Kita simplifykan tajuk tu supaya lebih jelas apa yang kita nak buat. Contoh macam ni, hubungan antara kecergasan fizikal. Saya baca ni saya faham, yang saya faham seolah macam nak lihat kecergasan fizikal ataupun aktiviti kecergasan fizikal dengan kesihatan mental dan disiplin atlet dan bukan atlet di sekolah apa, sekolah menengah bla bla dan seterusnya itulah. Jadi nak tengok kesan aktiviti kecergasan fizikal dikaitkan dengan kesihatan mental dan disiplin. Saya faham macam tu. Jadi untuk simplify ayat ataupun makna tu ke dalam tajuk, jadinya macam itulah lebih kurang. And then
Nombor 19, faktor-faktor yang terlibat dalam masalah sosial. Ni pun sama, tadi yang saya dah sebut, dia ada kaitan dengan bidang pengajian. Bolehlah you nak buat kajian, contohnya faktor mempengaruhi ataupun permasalahan sosial dalam kalangan atlet. Atlet ni pun ada juga yang tak betul. Cap rokok, dadah dan sebagainya kan. Permasalahan sosial dalam kalangan atlet. Then nampaklah dekat situ. Kita punya kaitan kajian tu dengan bidang pengajian. Sebab atlet ni macam saya sebut dengan you all lah. Atlet ni dia macam mana kita memahami nilai ataupun tadi ada yang kata nilai murni tadi itu kan nilai dengan nilai yang diperolehi daripada kita terlibat dalam aktiviti sukan. So itu dia punya cerita dia lah. Sepatutnya seorang atlet tu macam-macam. Atlet contohlah kalau kita tengok dalam aktiviti atlet perlu tepat masa, kemudian sentiasa positif kan, sentiasa bersifat positif, mengamalkan cara hidup yang positif, apa lagi, pemakanan yang sihat. Itu antara atlet. Kerana bila kita sebut atlet ni, dia bercerita tentang prestasi. Kalau pemakanan tak sihat, prestasi down. Latihan tak betul, prestasi down. Right? Itu cerita atlet. Jadi mungkin you boleh lihat dari segi situlah. Alright, nombor 20. Penghalang. Ini pun samalah tadi lebih kurang. Meneroka permasalahan penglibatan pelajar dalam aktiviti PJK. Kemudian yang 21 pun lebih kurang sama. Tetapi ini bukan PJK, tetapi dia pergi kepada aktiviti co-curriculum. Alright, masalah penglibatan co-curriculum di sekolah pun samalah tadi ni. Nombor 20, 21 dan nombor 22 ni lebih kurang sama. Okay? Meneroka permasalahan penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum di sekolah mana? Sekolah menengah, daerah mana? Daerah Johor Bahru, macam itulah. And then isu penyalahgunaan dadah dalam sukan. Ini pun sama. Okay? Meneroka permasalahan penyalahgunaan dadah dalam kalangan, sebab dalam sukan ni dia umum lah. You nak tengok perspektif apa. Kalau katakanlah contohnya meneroka permasalahan salah guna dadah dalam kalangan atlet sekolah ataupun kalangan atlet macam itulah. Okay. Cuma kita kena pastikan kalau katakanlah penyalahgunaan dadah, of course kita nak tengok salah guna dadah, guna steroid dan sebagainya tu. Kalau di sekolah perkara tu bukan merupakan sesuatu yang ketara ataupun ada digunakan. So jadi maknanya kita keperluan untuk melakukan penyelidikan dalam perspektif sekolah itu tidak terlalu urgent. Tetapi kalau katakanlah salah guna dadah dalam kalangan atlet tu memang betul-betul berlaku, contohnya atlet SEA Games ataupun SUKMA, so maknanya kat situ jelas. Tapi kalau tak ada berlaku penyalahgunaan dadah, so kita tak perlu buat. Macam contohnya kalau kat sekolah dia tak perlu buat. Jadi sebab memang tak ada salah guna dadah dalam kalangan atlet sekolah di Johor Bahru. So jadi kalau kita kaji memanglah dapatannya akan zero. Maksudnya kerana tidak ada atlet yang menyalahguna dadah. Itulah. So antaranya yang perlu difikirkan, yang perlu disemak. Okay, and then Suraya, psikologi. Ini pun tadi yang sama tadilah ya. Yang nombor satu tadi Anis dengan Aina tu. So dia lebih kurang macam tu. Okay. And then nombor 25 fasiliti sukan. Saya cadang macam inilah. Permasalahan fasiliti sukan dan kaitannya dengan prestasi atlet di sekolah, bla bla bla, sambungan dia. And then yang nombor 26 ni hampir sama dengan nombor 20. Lebih kurang sama tadi. Meneroka permasalahan penglibatan pelajar. Permasalahan penglibatan pelajar dalam PJK di sekolah menengah
daerah manalah, ikut kita kat mana kita nak buat. Kemudian nombor seterusnya, isu penglibatan pelajar. Ini pun sama, cuma dia punya perspektif kepada pelajar-pelajar kurang upaya. Pelajar-pelajar kurang upaya. Okay. Jadi kalau katakanlah meneroka permasalahan, right? Meneroka permasalahan penglibatan pelajar kurang upaya. Sebenarnya kita kena sesuaikan. Jadi jangan kita terlepas pandang yang itu, sebab bila sebut pelajar kurang upaya, dia ada perspektif yang berbeza dengan pelajar yang tidak ada masalah dari segi keupayaan. And then nombor 28, penglibatan wanita dalam sukan. Jadi saya kata itu pun sama, umum. Wanita, you nak tengok kat mana. Wanita ni perempuan, umum. Kat mana-mana boleh tengok. Jadi kita untuk buat kajian ni, dia kena lebih spesifik. Supaya kita boleh buat kajian tu. Jadi contoh yang saya cadang, meneroka penglibatan pelajar dalam sukan di sekolah. Okay, penglibatan pelajar dalam sukan di sekolah. So mungkin you nak fokus kat situ. Pelajar perempuan dalam sukan di sekolah. Macam itulah. Kita tak sebut pelajar wanita kat sekolah. Kita sebut wanita ni biasanya untuk orang yang dewasa. Orang dewasa. Jadi kita kata pelajar sekolah. Okay. And then ni pun sama tadi, meneroka permasalahan pengajaran PJK di sekolah menengah. So itu pun sama, tadi ada beberapa yang saya dah sebutkan, kita boleh kembangkan macam tu. Ini pun sama, tidak diajar. Saya tahulah mungkin you pernah nampak ni kan, bila nak exam, kelas digunakan untuk mata pelajaran akademik yang lain, bukan PJK. So kelas PJK dah tak ada, jadilah kelas akademik yang lain. So, you boleh cadangkan kat situ meneroka permasalahan pengajaran PJK di sekolah menengah. So, mungkin antara permasalahan yang you nak teroka adalah dari segi contohnya keutamaan pengajaran. Kat sini kan yang you sebutkan. Bila masuk waktu peperiksaan saja, sesi mata pelajaran PJK itu diubah kepada pembelajaran mata pelajaran akademik yang lain. Ini pun sama, 30, ni lebih kurang sama macam 29 isunya. Ni rasanya daripada kumpulan yang sama ni. Okay, now nombor 31, kebaikan penglibatan pelajar. So lebih kurang juga sama macam ni, meneroka permasalahan penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum. Macam tadilah, kalau nak dibezakan, kita kena tengok daripada perspektif sekolah ataupun daerah yang berbeza. Ini pun lebih kurang sama, 33, 34 ni lebih kurang sama. Penglibatan, meneroka permasalahan penglibatan pelajar dalam sukan di sekolah menengah, bla bla bla. Ini yang terakhir pagi ni, yang dihantar. Syukur dengan Roshal ni, pagi tadi dihantar. So kalau perhatikan dekat sini, pengajaran tradisional. Saya pun tak tahu apa TGFU ni. Nanti you kena define sendirilah. So dicadangkan macam gini. Permasalahan pengajaran PJK menggunakan TGFU di sekolah menengah. So, kalau katakanlah tadi permasalahan pengajaran, yang ini lebih spesifik kerana dia menggunakan pendekatan TGFU. Saya pun tak pasti apa TGFU, saya tulis saja TGFU kat sini. Jadi, yang pasti you akan buat satu kajian berkenaan dengan pengajaran PJK menggunakan TGFU. It could be experimental study ataupun survey dan sebagainya. And then yang terakhir, sama seperti nombor 21, permasalahan penglibatan pelajar dalam aktiviti co-curriculum di sekolah menengah dan sebagainya. So, daripada tajuk-tajuk yang saya sebutkan ni, kalau you boleh perhatikan, you kena pastikan supaya tajuk kajian itu, you boleh nampak dia punya arah dia. Contoh yang saya sebutkan kat sini, saya masukkan lagi sekali. Alright. Doktor,
Okay. Betul. Apa dia? Saya syukur tu. Apa dia? TGFU tu maksudnya Teaching Games for Apa dia? Syukur. Dah putus pula. For understanding. Ada term dia dalam BM ke? Tak pasti doktor sebab kita orang pun Baru belajar? Sedang belajar ke sedang dipelajari sekarang ni? sedang diimplementkan dalam RPH. Tak apa. Yang itu saya bagi cadangan macam tu supaya you nampak dia punya struktur kajian tu macam mana nak buat. Tentang TGFU tu tak ada masalah. Mungkin selain daripada TGFU, mungkin you ada lagi katalah pembelajaran secara kooperatif ataupun kolaboratif. Macam-macam jenis pendekatan pengajaran kan. So cuma saya nak highlightkan perkara-perkara supaya you nampak macam mana penyusunan itu supaya you boleh nampak dia punya arah kajian yang kita nak buat. Sekejap macam mana nak cari perkataan ni, word ni, jenis apa nanti supaya nampak beza. Okey, inilah ya. Okey, kalau katakanlah macam gini Jadi yang penting sekarang ni kalau you perhatikan dalam menyusun tajuk, okey. Ini yang bagi memudahkan kita lah supaya kita bila kita baca tajuk saja kita dah tahu ke mana direction kajian kita, apa yang kita akan buat, siapa yang akan terlibat, kenapa yang itu terlibat. Itu dengan baca tajuk tu kita dah nampak. Jadi daripada sini ni saya ambil contoh yang nombor 14 ni, Handim ni. Ini dikata meneroka. Mula-mula nak tengok faktor penghalang penglibatan pelajar dalam PJK. Maknanya kalau baca ni tak nampak kan. Penglibatan pelajar mana ni Sekolah rendah ke? Sekolah menengah ke? Lepas tu dalam PJK kat mana? Jadi mungkin untuk memudahkan kita dalam melaksanakan kajian tu, ini cadangan tajuk dia yang kanan sekali ni. Saya dah cadangkan meneroka permasalahan penglibatan pelajar dalam pengajaran PJK, okey, di sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru. Kan lebih nampak kat situ macam mana kajian ini akan dilaksanakan. Lebih jelas kat situ. Penglibatan pelajar dalam pengajaran PJK di sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru. Ini dia cerita dia lah. Jadi kalau you semak berkenaan dengan tajuk ni, penyusunan tajuk ni, you akan mula nampak yang exercise yang saya bagi, variabel, ingat lagi kan? Variabel bersandar, variabel tidak bersandar, dependent variable, independent variable. Itulah dia perkara-perkara yang patutnya kita fikirkan semasa kita menyusun kita punya tajuk, kita punya tajuk kajian, tajuk kajian. Supaya kita nanti sendiri nampak je kita dah tahu apa yang kita nak buat. Ini contoh, contoh yang saya katakan. Jadi perkara-perkara variabel yang kita nampak tadi ialah ini variabel penglibatan pelajar dalam pengajaran PJK. Maknanya kita nak tengok penglibatan dia. Sejauh mana dia terlibat dalam pengajaran PJK. Okey. Itu dia punya cerita dia. Kat mana tu? Sekolah menengah. Di mana? Dalam daerah Johor Bahru. Okey. Itu sebagai contoh lah. Jadi dalam hal penyusunan tu, you cuba fikirkan macam ni. Sama juga yang lain-lain, you cuba lagi. You cuba supaya nanti dapat diperbaiki. Sekejap saya betulkan dulu ni pakai Word apa ni, banyak Word ni tapi dah sekejap. Sekejap.
Bolehlah tu. Okey, saya punya cadangan untuk mungkin bukan nak kata apalah, mungkin kalau you nak perbaiki, jadual ni saya share dalam forum nanti dalam e-learning. So tinggal nanti update dalam jadual ni, dah masukkan ataupun update dalam bahagian yang kanan. Tuliskan atas dia penambah baikkan. Okay. So tuliskan kat sini lah. Daripada perbincangan tadi, mungkin dituliskan satu lagi tajuk yang baru kat sini, yang kanan sekali. Supaya nanti kita nampak. Yang belum, boleh tulis kat sini. Right? Saya punya harapan, yang belum bagi ni, dia dah nampak apa benda yang kita maksudkan kat sini, supaya dia boleh come out dengan tajuk yang lebih baik, dengan lebih baik. Alright, ada soalan? Nanti saya update dalam dalam forum, dalam forum, dan you cuba perbaiki, masukkan dalam kolom yang sebelah kanan sekali tu ya. Alright, itu sedikit maklumat berkenaan dengan tajuk tu. Hari ini saya nak cuba sambung berkenaan dengan apa yang kita dah sebutkan, yang kita dah buat pun sebenarnya. Ni tadi tajuk. Yes, Hakim, apa dia? Tuan tanyalah kan. Okay. Untuk dalam penetapan tajuk ni, memang kita kena nyatakan tempat ke macam untuk kelainan pelajar kurang upaya di sekitar Johor Bahru. Untuk penglibatan sukan atlet kurang upaya Sukma Johor. Kita memang kena nyatakan dia punya kategori tu. Maksudnya. Sekejap Ada tadi. Okey, kalau contoh ya, macam tadi ni kan, macam mana? You nombor berapa tadi, Hakim? You punya nombor berapa tadi 27. 27. 27. Okey. Now, kalau you perhatikan dekat sini, right? Ini macam tadi yang saya katalah, dia sebenarnya kita nak memudahkan kita dan juga pembaca. Okey, pembaca. Dia ada dua kan yang saya kata, satu penulisan saintifik macam dalam bentuk tesis, laporan tesis. Satu lagi penulisan artikel secara umum. So berkenaan dengan penulisan ni sebenarnya bukan kata tak boleh. Tadi saya pun tak ada kata tak boleh. Cuma dia bergantung kepada keperluan. Kalau keperluannya, contoh untuk laporan PSM, so maknanya kita kena lebih spesifik supaya pembaca kita, iaitu penilai kita, nampak dia punya isu kajian yang dilaksanakan dengan lebih mudah. Kalau artikel dia lain. Artikel ni dia lebih bersifat umum dan dia punya laporan pun pendek saja, dalam 10 muka surat. Jadi benda yang dituliskan di situ agak berbeza kerana dia dituliskan dalam format penulisan yang ringkas. Jadi kalau dia baca tu, bila dibaca dalam, sebab kalau contohnya artikel ni, kalau dalam 10 page, 6 pages apa semua tu, kalau dia baca tajuk, contohnya isu penglibatan pelajar kurang upaya dalam sukan di sekolah. So dia masih tertanya-tanya, sekolah apa ni, pelajar sekolah menengah ke, penglibatannya dalam sukan apa, mungkin ada spesifik macam itu. Tapi kerana penulisan itu dalam bentuk yang pendek, 5 muka surat, 6 muka surat, so dia tak ada masalah untuk membaca. Beza dengan kajian macam PSM. Kalau kita tulis macam itu, dia akan tercari-cari di mana dia nak tahu benda tu. Jadi sebab itulah bila kita tuliskan macam gini, dia lebih mudah untuk difahami. Macam tadi yang saya bagikan contoh. Meneroka permasalahan penglibatan pelajar
Sini sama je kalau you tambah pelajar kurang upaya dalam pengajaran PJK di sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru. Kita sendiri pun bila kita yang buat, kita tahulah. Kita buat tu di sekolah menengah daerah Johor Bahru. Okay? Dan melibatkan pelajar-pelajar kurang upaya. Pelajar-pelajar kurang upaya. Kalau kita tak tuliskan kat situ, orang yang ada dua kan. Satu yang buat laporan iaitu kita sebagai pengkaji. Dan satu lagi orang yang membaca tesis tu. Bila dia baca tesis tu, dia pun tercari-cari. Jadi itu sebabnya dalam penulisan tajuk, biasanya kita perlu sebutkan dia punya variabel. Variabel. Okay, variabel-variabel yang dikaji. Dan untuk lebih memudahkan, kita sebutkan konteks kajian tersebut. Iaitu sekolah menengah ke sekolah rendah ataupun di mana dilaksanakan. Lebih kurang macam itulah. Okey, Hakim? Okey, baik Doktor. Terima kasih. Ada tak yang lain? Ya, Syah. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Saya punya tajuk yang nombor 32. Saya buat yang pasal isu pemakaian sukan tu. Jadi tajuk saya perlu buat kena spesifik letak juga ke? Cuba bayangkan you baca you punya tajuk, isu pemakaian sukan. Apa makna pemakaian sukan? Apa yang you maksudkan pemakaian sukan? Macam nak contohnya dekat sekolah biasanya ada isu ada student yang tak pakai baju sukan sebab malas nak tukar-tukar waktu rehat, tak cukup masa waktu rehat. Okey, itu masalah apa? Itu perkataan yang sesuai apa? Kalau pemakaian ni maknanya apa? Itu antaranya lah. Maknanya bila kita sebutkan tajuk kita tu, ni ni contohnya tajuk kajian ni berkait rapat dengan permasalahan yang dikaji dan membayangkan intipati. Right, intipati penyelidikan yang akan dihasilkan. Sebab itu, bila you kata macam tadi ni, pemakaian sukan. Saya pun sebenarnya faham, you rasanya nak tengok tentang masalah pakaian dalam bersukan. Bukan pemakaian sukan. Ni bahasa penulisan, macam tadi yang saya katalah, bahasa penulisan pun perlu diperhatikan. Jadi kalau kita tulis kadang-kadang kita pun sendiri tak faham. Pemakaian sukan. Apa benda pemakaian sukan? Itu contoh dia lah. Sebab itu saya cadangkan meneroka permasalahan aktiviti sukan di sekolah. Itu kan lebih jelas kan? Kita nak explore permasalahan aktiviti sukan di sekolah. Satu daripadanya, apa dia? Masalah pakaian sukan. Right? Masalah pakaian sukan. So itu antaranya lah. Kalau kita boleh susun. Sebab itu yang saya highlight dekat sini. Kalau you perhatikan, membayangkan intipati. Okay? Tajuk yang sesuai mengandungi sekurang-kurangnya dua pemboleh ubah. Tak kabur, boleh difahami dan boleh dikaji. Yang ini kan nanti orang tertanya-tanya kan. Apa pemakaian sukan? Kalau pakaian sukan saya faham, tapi pemakaian sukan, itu. Cuba seorang komen apa yang you faham. Aisyah, cuba you sebut. Apa beza pakaian sukan dengan pemakaian sukan? Saya rasa saya tak pakaian sukan. Kan? Sebab kenapa saya kata kena jelas macam tu, supaya bila orang baca, orang tak tertanya-tanya. Sebab bila orang baca PSM ni,
Kan, kalau nanti you ada pembentangan, you boleh sebutlah tentang pakaian sukan. Tapi bila sebut pemakaian sukan, konsep itu dah tak betul. Konsep itu dah tak betul. Sebab itu saya cadangkan kat situ, meneroka permasalahan aktiviti sukan di sekolah. Aktiviti sukan di sekolah. Kerana apa? Daripada kita meneroka permasalahan aktiviti sukan di sekolah tu, antaranya kita akan juga mengkaji, kita mungkin akan mengkaji tentang masalah pakaian sukan, masalah pakaian sukan. Mungkin saya pernah sebutlah pada kelas-kelas yang pertama dulu. Saya kata bersukan di sekolah, bila dalam aktiviti PJK ataupun pendidikan jasmani yang dilaksanakan di atas padang ataupun di luar bilik darjah, termasuklah padang dan sebagainya. Macam mana pemakaian kasut. Bila sebut pakaian sukan ni kan macam-macam. Adakah ia berkaitan dengan kasut? Berkaitan dengan apa lagi, pakaian baju, seluar, ataupun kalau waktu tengah hari panas, perlu tak pakai topi. Itu antaranya lah. Antaranya, perlu tak pakai topi, perlu tak pakai tangan panjang. Itu antaranya. Kita kena lihat perspektif tu supaya kalau kita buat kajian itu, kita dapat tengok perkara-perkara tersebut. Dia cerita dia macam itulah, Aisyah. Alright. Sebab kalau kita perhatikan pakaian sukan, dia ada dua keadaan lah sebenarnya kalau kita nak explore. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Bila kita kata sekolah mesti pakai macam gini, kita pun sebenarnya tak faham kenapa suruh sekolah pakai, budak-budak sekolah pakai macam tu. Sepatutnya kita kena study betul-betul kenapa perlu pakai kasut, kenapa perlu pakai tracksuit, kenapa perlu pakai t-shirt tangan panjang, kenapa perlu pakai topi, perlu tak pakai topi. Itu antara tugas kita sebagai pengkaji. Sekarang ni sebagai pengkaji lah. Besok bila sebagai guru sukan, kita perlu tahu dan kita perlu mahir dalam membuat cadangan kepada sekolah. Okay? Sebab itu kadang-kadang masa dululah, masa dalam kelas, ada pelajar yang saya ajar ni dia pakai topi masuk sekolah, masuk kelas. Saya kata kenapa pakai topi masuk kelas? Dia pun tak tahu kenapa pakai topi. Dia kata fashion, pakai topi masuk kelas. Sebenarnya kadang-kadang itulah yang saya kata, kita pun sendiri tak jelas. Kenapa orang bersukan di tengah hari? Perlu pakai topi, tutup pakai topi, kepala panas, kesihatan dan sebagainya, ultraviolet, ada sebab. Bukan masalah yang mudah yang kita ambil. Sebab dalam aktiviti sukan tu, mereka perlu jelas dan faham kenapa perlunya macam ni. Sebab dia akan ada dua, satu aktiviti PJK sebagai aktiviti fizikal di luar bilik darjah. Dan satu lagi, itu yang kadang-kadang kita terlepas pandang tu, aktiviti sebagai seorang atlet. Ini dah lain. Atlet dengan aktiviti fizikal pelajar, ni ada dua benda yang berbeza konteks dia. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya dulu pun di sekolah. Masa saya di sekolah, saya handle PJK, saya pun buat benda yang sama, apa yang saya sebut sekarang ni. Masa tu saya apply kedua-dua konteks tu. Mengajar PJK, aktiviti fizikal di sekolah, tetapi saya cuba apply daripada perspektif atlet. Itu dah jadi cacah merbah lah, jadi kurang sesuai. So, okay, macam tu. Ada yang lain tak? Ada yang lain? Silakan. Kalau tak ada, kita teruskan yang ini. Now, jadi kalau you perhatikan, kesilapan dalam menulis tajuk yang terlalu umum ialah kerana tak ada fokus. Orang pun tak faham. Jadi tu, dia punya arah dia pun tak jelas. So kita pun tak tahu. Sebab tu dia kata berkait rapat dengan intipati. Intipati. Sekurang-kurangnya dua pun boleh ubah. Jelas, tak kabur dan mudah difahami. Jadi kalau you perhatikan dekat sini, tajuk-tajuk ni. Okay. Ini contoh tadi saya betulkan kat sini.
Meneroka permasalahan penglibatan pelajar PJK. Inilah variabel dia. Penglibatan pelajar. Okay, this is the variable. Right? Dia tahulah variabel. Cuma yang ini bersifat umum, masih lagi bersifat umum. Iaitu kita nak tengok meneroka permasalahan penglibatan pelajar. Okay, itu sajalah. Kecuali kalau kita masukkan tambahan dekat sini. Contoh ya, dia kata tadi, sekurang-kurangnya 2 variabel pun boleh ubah. Boleh juga dimasukkan. Kalau you nak tambah dekat sini ya. You perhatikan, tengok dekat sini. Permasalahan penglibatan pelajar dalam pengajaran PJK di sekolah menengah dalam daerah ini penglibatan pelajar dalam pengajaran PJK di sekolah menengah dikaitkan dengan nampak, jadi dah ada 2 variabel lah. Okey, dah ada 2 variabel dekat situ. Boleh saja kita manual, tapi yang penting dekat situ ialah jelas menunjukkan apakah variabel kajian yang dilaksanakan. Okey, so balik kepada sini, kalau you perhatikan, ni siapa ni? Siapa ni? Nak tanya tajuk masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam pendidikan sukan. Ni apa lagi? Perkataannya pun satu lagi ni, pendidikan sukan. Ni pun sama, kita kena betulkan, kita kena define pendidikan sukan. Right, masalah yang dihadapi oleh pelajar terlibat dalam sukan. Ni apa benda pula? Masalah yang dihadapi oleh pelajar yang terlibat dalam sukan. So jadi saya rasa kalau soalan ni itu, mungkin you balik kepada yang ini juga ni ini tadi, meneroka permasalahan. Permasalahan. Kalau yang ingin ditanyakan itu adalah berkaitan dengan dia punya permasalahan dia kan. Isu dia macam tu tadi. Jadi bila kita susunkan dalam bentuk yang macam ni, at least kita nampak lah. Antara yang kita nak explore adalah apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam terlibat dalam sukan. Kadang-kadang ada pelajar yang ada berpenyakit, sakit, tak boleh terlibat dalam sukan. Okay. And then ada pelajar yang tak minat bersukan. Ini benda-benda yang kita akan hadapi lah dalam konteks PJK, tak berminat dalam sukan. Jadi itu antara cabaran dia lah. Jadi sebab tu bila kita kata meneroka permasalahan penglibatan pelajar dalam PJK. So jadi kita tinggal define lah. Kalau ini kita nak tengok PJK. Kalau sukan, maknanya meneroka permasalahan penglibatan pelajar dalam sukan. Sukan tu pun kita kena define lagi. Sukan apa? Sukan balapan ke sukan apa benda, kan? Permainan, itu pun kita kena define lagi. Okay? Sebab sukan ni kita tak boleh kata umum. Kita sebut sukan. Ada pelajar dia tak suka bersukan, sukan yang outdoor. Okay? Dia tak suka yang outdoor. Kerana outdoor mungkin panas dan sebagainya. Tapi dia suka bersukan, sukan yang bersifat indoor, badminton. Apa lagi yang dalam tu, yang main kat dalam. Sukan apa? Sukan tu pun sama. Fizikal ke, yang bukan fizikal. Ataupun permainan. Contoh permainan carom. Dia suka main carom. Kan? Jadi itu antara yang perkara-perkara yang kita kena jelas. Sebab itu bila kita menuliskan tajuk, kita kena pastikan bahawa variabel yang ingin dikaji itu adalah jelas. Adalah jelas. Alright, ada soalan lain? Itu caranya kita lah. Jadi yang saya sebutkan dalam ni, apa nama tu, dalam kejap mana dia? Okey, ini aktiviti yang saya berikan dulu tu, dalam sini ni. Yang saya minta you buat ni, ini sebenarnya proses dia, proses dia dalam menyiapkan kita punya proposal, kita punya proposal. Kalau you balik kepada sini,
Ini proses yang perlu dibuat, especially dalam analisis ni. Dalam analisis ni. Analisis ni cara, ni dah try belum? Dah cuba-cuba menulis macam ni? Anyone? Boleh respon? Dah ada yang cuba-cuba menulis tu, analisis? Syukur. Yang table ni ke doktor? Kalau yang table ni ada. Dah ada try? Ada Ini tapi dah kumpul kan? dah. Waktu kami dalam kumpulan berapa banyak dapat? try juga yang ni. Tak, yang ini dia senarai ni ada berapa banyak dapat? Yang hari tu sebelum kami berpecah tu dia ada dalam 5-6 juga betul. Yang kami kenal pasti yang boleh digunakan untuk kami punya projek lah. Okey, lepas tu bila you dah senaraikan ni, kan saya kata cadangkan cari 10 kan? Okay, so you senaraikan dekat sini, ni dia punya maklumat ni masukkan dekat sini, termasuklah dapatan kajian ni pada kolom yang terakhir tu, kolom yang paling kanan tu. Jadi daripada maklumat yang you dah masukkan dekat sini, cuba buat analisis ringkas ni. Analisis ringkas ni. Caranya saya dah tunjukkan sikit-sikit macam ni. Inilah dia antara cara menulis. Sebab tu jangan lupa cuba tengok tesis-tesis yang ada di pusat sumber tu. Pusat sumber, cara dia mereka menulis. Dari situ nanti you akan dapat sedikit idea lah. Satu contoh mungkin you nampak. Cara dia menulis kurang bagus. Okay. Pengkaji ni, you punya senior dulu ni, dia cara menulis dia kurang bagus. You boleh nanti lama-lama you boleh menilai macam tu. Ada yang menulis, ini bagus lah tulisannya. Yang ini kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Dia tak masukkan ini. Dia tak. Itu yang saya nak you rasa. Saya nak you lalui. So, jadi jangan lupa teruskan mencari itu. And then cuba buat analisisnya. Saya dah tunjukkan contoh yang merah ni lah. Ni cara macam mana menganalisis daripada dapatan kajian. Ya, silakan. Yang untuk analisis ringkas berkenaan pendapatan kajian ni, kan, dapatan kajian ni, dia kena untuk setiap artikel yang kita jumpa tu lah ya. Untuk satu ataupun kita buatkan satu karangan panjang berkenaan dengan semua artikel tersebut. Sekarang ni kalau menuliskan dalam proses penulisan, kalau saya tak ingatlah you belajar ke tak belajar dulu bila menuliskan satu paragraf, dalam satu paragraf, apa yang perlu ada dalam paragraf? Satu? Nama, lepas tu tahun. No, dalam paragraf. Ni dalam umum je Apa yang you faham menuliskan paragraf? Kena ada isi. Lepas tu huraian. Lepas tu contoh kesimpulan kecil. Alright. Ingatkan tu. Jadi dalam buat analisis tu, saya tak kata satu-satu, saya tak kata semua sekali. Saya kata mesti kenal pasti apa benda yang nak ditulis. Right? Apa yang nak ditulis. Okay? Saya bagi contoh kat sini you tengok sini. Perbincangan berkenaan dengan kompetensi guru. Kita kompetensi guru. Dia punya point dia kan? Okay, you tengok dia punya point. Iaitu bercerita tentang kompetensi guru. Ini sebagai contoh saja Daripada senarai dapatan yang saya ambil kat sini. Ini contoh sebagai gambaran saja. Katalah saya dah ambil banyak kajian-kajian lepas. Yang telah saya senaraikan dan saya tuliskan dia punya dapatan semua kat sini lengkap. Sekarang ni saya nampak, ni berkaitan dengan kompetensi guru. Ada juga berkaitan dengan kompetensi yang dikaitkan dengan jantina. Macam itulah. Jadi sekarang bila dah kumpul-kumpul tu, saya nak menuliskan dapatan kajian tu dengan cara membuat perbandingan, perkaitan dan sebagainya kan. Macam tadi penulisan paragraf still the same. Ada isi, ada penjelasan, ada contoh.
dan juga ada kesimpulan kecil. Itu inti parti yang perlu ada dalam paragraf. Jadi kalau you perhatikan kat sini, cara saya bagi cadangan tu, perbincangan berkenaan dengan kompetensi guru telah banyak dilaksanakan oleh pengkaji terdahulu. Saya nak highlight tentang kompetensi guru. Okay? Itu yang saya nak highlightkan. Daripada senarai yang saya dah dapat tu, didapati bahawa kompetensi guru memainkan peranan dalam mempengaruhi keberkesanan pengajaran guru di dalam kelas. Tu dah masuk analisis kan? Dia dah mula analyze daripada dapatan kajian ni yang saya baca banyak-banyak tadi ni, yang sebelah kanan sekali ni, dapatan yang saya dapat banyak-banyak ni, rupanya dapatan ni menyatakan bahawa kompetensi guru ni memainkan peranan dalam mempengaruhi keberkesanan pengajaran guru dalam kelas. So, jadi cara mereka susun tu lain-lain, tapi ini cara saya susun dalam analisis. Didapati bahawa kompetensi guru memainkan peranan dalam mempengaruhi keberkesanan pengajaran guru di dalam kelas. Itu saya punya analisis bila saya dah baca banyak-banyak dapatan yang saya dah kumpul tu kan. You tengok saya tuliskan. Lepas tu, kajian Ahmad Abdul 2019. Mungkin satu daripada ni kata lain Ahmad Abdul 2019. Cerita pasal kompetensi guru kan. Kajian Ahmad Abdul 2019. Ni dah tadi contoh. Yang tadi yang you kata tadi masukkan contoh ataupun bukti kan. Ni you dah mula kena masukkan dekat situ. Kajian Ahmad Abdul 2019 mendapati bahawa bla 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 bla. Apa yang dia dapat? Tuliskanlah. Bukan salin dia punya tetapi tulis dalam bahasa kita lah. Bahasa kita sendiri, penulisan kita. Sebab kita kena sesuaikan penulisan tu berdasarkan kita punya ayat. Habis. Manakala kajian Siti Fatimah 2019, mungkin yang kedua ni Siti Fatimah. Apa yang dia dapat berkenaan dengan kompetensi guru? Manakala kajian Siti Fatimah 2019 mendapati bahawa bla 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 macam-macam lah dia dapat. Okey, mungkin satu ayat, dua ayat, tiga ayat berkenaan dengan kajian Fatimah. Lepas tu last kali saya simpulkan. Setelah saya tuliskan, saya sebutkan, saya bincangkan kajian Ahmad dan kajian Fatimah ni, saya simpulkan. Oleh itu, dapat dikatakan kompetensi guru sangat penting kepada proses pengajaran guru di dalam kelas. Ini terutamanya berkaitan dengan keberkesanan pengajaran. Nampak tak cara menganalisis tu? You cuba buat latihan tu dan cuba tunjukkan dalam table berkenaan. Okay? Dengan syarat ni anulah. Ini pun dia punya cara pun sambungan dia. Bila paragraf nak sambung paragraf berikutnya, dia ada penyambung perbincangan tu kan. Kalau you ingat dulu dalam proses penulisan. You tengok paragraf berikutnya saya tulis, selain itu, tadi saya dah habiskan perbincangan yang pertama tadi. Selain itu, kompetensi guru juga berkaitan dengan jantina guru. Ada yang mengaitkan kompetensi itu dengan jantina. So, saya bincangkanlah. Didapati bahawa guru perempuan lebih kompeten dalam pengajaran kelas. Masuklah contoh. Kajian Aminah 2018 mendapati bahawa bla 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 bla. Inilah dia. Semua yang saya dapat kat sini yang dah saya senaraikan ni saya bincangkan. That is the analysis lah. Inilah dia yang perlu dituliskan dalam bahagian you punya proposal tu. Ingat tak proposal tu? Kalau you ingat balik yang proposal tu, apa nama tu, ini panduan petugasan tu, dalam panduan tugasan tu, kalau you ingat balik, inilah dia. Dalam bahagian pengenalan, latar belakang masalah, ni. Itulah dia cara you membincangkan tu. Cara you analisis tadi dalam jadual tu, dibawa ke sini untuk membincangkan latar belakang masalah dan juga pernyataan masalah. Okay? Itulah dia cara dia. Jadi nanti tinggal pindahkan. Okay? Itu yang saya maksudkan lah. Okay. Ada soalan? Ada?
Jadi doktor. Alright, good. Kalau tu kita teruskan lagi. Ini yang saya sebutlah sumber masalah ataupun kriteria memilih masalah. So itu tadi saya pun dah sebut masalah tu kadang-kadang kita sendiri nampak macam tadi Aisyah kata apa nama tu dia nampak di sekolah tu ada masalah cara berpakaian, ada pelajar tak nak pakai baju dan sebagainya. So itu antaranya lah. Jadi kalau you perhatikan permasalahan pengajaran PJK sebenarnya banyak benda yang kita boleh study. Sebagai contoh, kalau di sekolah kita pun tak tahu macam mana cara penyusunan dan cara pengawalan dan pengurusan waktu pengajaran. Kadang-kadang cikgu ni pun ambil kesempatan. Harap-harap you besok jadi cikgu, you bukan merupakan guru yang suka mengambil kesempatan. Sebagai contoh, katalah kelas PJK, you plan nak mengajar kemahiran apa? Bola baling contoh bola baling. Hari apa? Hari Isnin ataupun hari Khamis. Besoklah hari Khamis ajar bola baling. Tengok time-nya ada berapa ni? 30 minit, 35 minit. Satu period kan 35 minit. Saya nak mengajar bola baling tapi masa 35 minit. Macam tu. Ini pun sama kemahiran guru. Mungkin ada yang antara awak semua ni nak mengkaji tentang kemahiran guru mengajar. Pun boleh. Contoh tadi yang saya kata, besok saya nak ngajar topik apa bola baling, Tapi saya nak ajar masanya cuma ada satu period. Satu period ni 35 minit. Kalau saya mengajar di Padang, kelas apa ni kelas katalah kelas 4 apa nama 4 Zamrud ke apa benda lah kelas 4 tingkatan 4 Zamrud. Kelas ni kat mana jauh ni. Kelas ni ujung bangunan. Padang kat sini. Berapa minit dia jalan Dia jalan ke Padang. Dan you sebagai guru yang bertanggungjawab, you cuba jalan daripada kelas mereka pergi ke Padang. Ukur time tu. Right? 6 minit lah. 6 minit nak turun sampai ke Padang. 35 minit tolak 6 sudah tinggal 29. 29 minit. Balik hari 6 minit. Tinggal balik 6 minit. 23 minit. Ada 23 minit je saya nak mengajar kemahiran bola baling. 23 minit. Alright. Saya perlu merancang pengajaran saya daripada buka sampai tutup 23 minit. Sebab dia nak berdatang 6 minit, nak balik 6 minit. So, ada 23 minit. 23 minit. So, perancangan kelas saya tu adalah 23 minit. Tak boleh 23 minit. Katakanlah dia habis je kelas, dia period ke 1, lepas tu dia nak salin baju. Salin baju gitu-gini dalam 5 minit juga 5 minit, Tambah lagi 5 minit. 23, tolak 5. Tolak 5, tinggal 18 minit. 18 minit. Buka. Salin baju. Lepas itu, tolak lagi. Nak salin balik, lap-lap baju, berpeluh badan, apa semua. 5 minit tak cukup. Dia perlu pergi bilik air. Lap-lap baju. Okeylah 10 minit. Tadi tinggal 18. Tolak lagi 10 minit. Tinggal berapa minit kelas kita? Berapa minit tinggal? 8 minit. Inilah dia, saya cuma nak bagi contoh bagaimana cikgu PJK ni perlu menjadi seorang guru yang bertanggungjawab. Kena pandai mengurus. Dia ajar tak? Siapa yang mengajar pengurusan tu? Pengurusan kelas tu? Siapa yang mengajar? Dalam sains sukan? Kalau tak ada ni saya dah bagikan ni So, itulah antaranya yang perlu difikir sebagai seorang guru. Jangan sebut pelajar salah, cikgu salah. Kita sendiri dalam kelas kita. Kelas kita ada 8 minit saja nak mengajar. You imagine macam mana mereka? Tonggang langgang. Itulah dia. Ataupun kalau kita ada double period, kita ada 70 minit. So, you tolak saja. Tolak ni, tolak itu, tolak ini. Sebab apa? Semua perlu diambil kira. Mana budak boleh terbang?
Daripada kelas A tu, terus daripada dia habis pukul 8.10 tup 8:01 dah sampai Padang. Mana ada pelajar boleh terbang macam tu? Cerita dia macam itu. So jadilah nanti bila you nak mengkaji sesuatu kajian, mencadangkan satu kajian, you betul-betul kaji supaya dapat memberikan jawapan dan juga penyelesaian kepada masalah yang ingin dikaji. Macam itulah. Kalau 8 minit nak ajar apa kat Padang? Baru sebut saja, okey, tarik ini stretching. Dah habis 2 minit. Tinggal 6 minit. Apa benda yang saya nak ajar? Cooling down lagi? Weh, lalas yang saya nak ajar cuma 2 minit je. Weh, tak boleh. Okey. Macam ni saya perlu ajar kat mana yang paling mudah. Okey, alright. Kemahiran bola baling. Okeylah, saya ajar teori tentang bola baling. Alright, saya mengajar di dalam kelas. So, itulah dia kemahiran kita sebagai guru. Jangan kita main bantai je. Ini saya pun lalui dulu masa saya sekolah. Cikgu duduk kat bilik sukan. Dia prit. Okey, ambil ni, pergi tendang sana. Bila kita tak fikirkan dari segitu, bila dia masuk kelas, kena marah dengan cikgu yang mengajar lepas tu. Sebab belum masuk, tak masuk dan sebagainya. Sentiasa. Yang jadi masalahnya adalah pelajar. Jadi lama kelamaan timbullah tadi yang you nak kaji tadi ni. Siapa yang nak kaji ni? Pakaian tadi tu kan. Aiman dengan Azlan nak kaji tu. Aisyah tadi pun sama tentang pakaian kan. Itu pun sama. Jadi bukan isu pakaian. Kadang-kadang isunya bukan masalah pakaian. Masalahnya itulah dia. Ada 8 minit. You bayangkan sampai nak salin, nak buka baju, tukar pakaian. Itulah antaranya. Bukan nak cerita pelajar tak berminat lah. Tetapi sebenarnya, masalah yang sebenarnya itu tak diteroka. Tak diteroka. Nampak tak senario yang saya bagi tu? Kalau you nak kaji tentang pakaian saja, itulah dia jadi dia. Right, lalah tinggal 8 minit dengan kitanya yang marah. Ni macam mana nak kelas ni? Ada 2 minit saja saya nak ajar. Cikgu sini marah. Balik kelas sana semula next subjek katalah subjek fizik kena marah lagi. Kenapa lambat sampai lab ni? Lama-lama pelajar pun bosan. Terus tak nak PJ dan sebagainya. Sebab susah nak lab. Bila you tahulah aktiviti fizikal ni kan berpeluh. Bila berpeluh, you nak pakai balik baju, kena keringkan dulu. Itulah dia antara cabarannya. Jadi, malah nak tukar baju, pakai je lah baju. Macam itulah. Jadi, tak payah pening-pening. Lap-lap lebih kurang, masuk balik kelas. Okay? So, jadi fikirkanlah dari segi permasalahan yang macam tu. Supaya kita dapat satu masalah yang betul-betul tepat. Right. Now, itu cabaran kita sebagai penyelidik lah. Okay? Lagi apa nanti saya highlight sikit. Ini nanti boleh baca lah tentang keupayaan kita buat research, masa yang cukup, ada sumber yang cukup. Kewangan ni pun satu hal lah. Jadi antaranya mungkin boleh kita fikirkan data, dari macam mana kita nak dapat data. Itu proses-proses yang umum yang perlu kita fikirkan sebelum kita decide, tetapkan apa yang kita nak kaji. Jadi kalau dia kata isu macam ni, kerap dikaji ulangan dan sebagainya, tapi sebenarnya bukan maknanya kita tak boleh buat. Dalam dunia ni mana ada yang kita kata kita nak kaji sesuatu yang baru. Mana ada istilah baru dalam dunia ni. Bendanya sama, berpusing-pusing, itu je. Dulu masa saya sekolah, isu pakaian. Sekarang pun isu pakaian. Sama saja, isunya apa? Pakaian. Pakaian sukan semasa melaksanakan aktiviti sukan. Daripada masa saya sekolah dulu pun. Sampai sekarang isunya benda yang sama je. Tapi orang yang buat kajian ni saya serahkan kepada you lah. Buatlah kajian dengan betul, komprehensif supaya dapat satu dapatan yang tepat. Right? Macam tadi saya bagi contoh satu period saja kan. Isu pakaian dikaitkan dengan pengajaran satu period di atas padang. Macam mana you nak kait dengan pakaian macam itu? Huru-hara, salin, bungkus baju, masuk kelas, nak tunggu kering badan.
So those are the things yang kalau kita boleh mampu buat satu kajian yang betul-betul komprehensif, tepat, betul-betul mengkaji masalah yang kita nak kaji, akhirnya nanti at one time kita tak tahu. Daripada dapatan kajian itu akan menghasilkan satu ketetapan kepada contohnya kementerian bahawa pengajaran PJK mestilah adalah satu ketetapan yang akan dibuat dengan syarat kajian yang dilaksanakan itu merupakan satu kajian yang komprehensif. Kalau tak komprehensif kita nak suggest kepada kementerian, apa kita nak suggest? Kementerian tengok pun mengkaji dekat satu sekolah tapi nak cadang kepada kementerian. Kementerian ni bercerita tentang satu negara. Kita ni buat kajian hanya satu sekolah saja. Tapi kita nak kata, oi, satu Malaysia mesti kena ikut ni. Tak boleh lah. Itu nanti saya tunjukkan kenapa tak boleh macam tu. Okay. Alright, ada soalan? Silakan. Jangan apa, kalau terlepas nanti Kang ni Okey, ini latar belakang masalah. Yang saya kata tadi, bila kita dah tetapkan tajuk, sekarang ni kita bercerita tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah ni lah dia yang tadi yang saya sebut. Antaranya yang perlu difikirkan. Kalau you perhatikan dekat sini tadi. Sekejap Ini contoh yang saya berikan tadi. Okey. Ini contoh dia yang kalau saya kata latar belakang masalah tu kat sinilah yang nombor 2.0 ni 2.0 latar belakang masalah. Yang perlu dituliskan. Cara mana nak tulis? Yang tadi yang saya berikan contoh tadi tu Sekejap. Ni yang saya berikan contoh yang ini tadi ni Okey. Macam mana nak tulis? Ni gunakan yang ini tadi. Yang merah ni. Macam mana kita cara menulis dalam bahagian latar belakang masalah tu. Latar belakang masalah. So itu di antaranya lah. Perlu difikirkan macam mana nak menulis huraikan suasana atau keadaan bermasalah yang menyebabkan kajian itu perlu dilakukan. So sebab itu bila saya kata dalam mencari kajian-kajian lepas ni dalam mencari kajian-kajian lepas, katakanlah kita dah set kita punya tajuk kajian kita lebih kurang macam yang sini, okay, and then kita teruslah cari. Katalah ni kita ambil lagi contoh yang tadi ni ini Hanim, sorry lah saya gunakan you punya yang lain nanti tinggal tengoklah. Okay. Katakanlah yang ni meneroka permasalahan penglibatan pelajar dalam pengajaran PJK. Okay. Satu perkara yang kita akan cari definitely berkenaan dengan penglibatan pelajar. Okay. Pelajar dalam aktiviti pembelajaran. Okay. Aktiviti pembelajaran. Yang pasti ini antara kajian-kajian lepas yang akan kita cari. Okay. Kajian-kajian lepas yang akan kita cari berkenaan dengan penglibatan pelajar. Okey, pada peringkat awal, mungkin yang saya boleh cadang. Pada peringkat awal ni, antara penglibatan pelajar dalam aktiviti pembelajaran. Sekarang ni, cara mana kita nak cari maklumat, cari bahan adalah aktiviti pembelajaran secara umum. Maknanya pembelajaran dalam pelajaran apa pun. PJK lah, matematik lah, BM lah, apa dan sebagainya. Okay? Itu contoh. Jadi, mungkin katakanlah macam gini A, penglibatan pelajar dalam, mungkin kita akan cari mata pelajaran lain. Mata pelajaran. So, itu satunya. Okay? Kita carilah penglibatan pelajar asalkan ianya merupakan kajian yang mengkaji tentang penglibatan pelajar.
saya cari. Mungkin kita akan jumpa penglibatan pelajar dalam mata pelajaran matematik, dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, dalam mata pelajaran bahasa Malaysia. So itu antara kajian-kajian lepas yang kita akan jumpa, Jadi bila kita cerita pasal kajian tu, dan kita masukkan aja lah kat sini. Kajian 1, Ahmad Abdul 2019, bla 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 ini. Tajuknya apa? Tajuknya kita tuliskan kat sini. Tajuk kajian penglibatan pelajar dalam mata pelajaran matematik. So masukkan. Faham. Ingat tadi kita nak cari apa? Penglibatan pelajar. Okay, penglibatan pelajar. So sekarang kita cari saja. Anything penglibatan pelajar kita cari. Okay. So masukkan. Berapa dapat? Banyak ni. Matematik ada, fizik ada, chemistry ada, semua ada. Macam-macam. So dari sini kita dah nampak. Bila kajian-kajian lepas berkenaan dengan penglibatan pelajar. Okay. And then kalau bila you dah kumpulkan tadi, sekarang ni bila you dah mula nak menulis tu, at least bila you study penglibatan pelajar tu, then you nampaklah nanti dia punya permasalahan. Samalah ni. Bila you bincangkan di sini kan, yang macam yang warna merah ni, so you nampak dia punya situasi dia. Okay. Bila sebut penglibatan pelajar tu, then you jumpa macam-macam. Cuma nanti bila dalam penulisan latar belakang masalah ni, dalam penulisan latar belakang masalah, okay, apa yang you perlu fikirkan kat sini, dalam latar belakang masalah tu, okay, apa yang you perlu fikirkan kat sini adalah, bila you dah bincangkan secara umum, latar belakang masalah tu, you dah bincangkan secara umum berkenaan dengan ajar dalam pembelajaran ataupun dalam pengajaran. So you bincangkan pada bahagian akhir perbincangan daripada latar belakang tu, you fokuskan kepada penglibatan pelajar dalam mata pelajaran PJK. Itu yang perlu dibuat, Dah bincang dalam latar belakang tu, dah bincang semua dapatan-dapatan kajian tu. Last kali perbincangan tu dalam satu paragraf ataupun dua paragraf, kita berikan penekanan hanya kepada mata pelajaran PJK. Right? Mata pelajaran PJK. Sesuai dengan tajuk kita sini, PJK di sekolah. Itulah dia yang perlu dibuat. Okay, yang perlu dibuat. Ada soalan? Silakan. Kalau tak ada, saya teruskan. Jadi itulah dia yang perlu dituliskan dalam kita punya latar belakang masalah. And then pernyataan masalah ni pula, dia sama menyatakan masalah. Katakanlah contoh, bila kita dah tulis tu, kita dah bincangkan contohnya tadilah berkenaan dengan kita punya latar belakang masalah, kenapa saya nak kaji tentang penglibatan pelajar. So jadi kita dah identify pada paragraf-paragraf akhir itu dalam konteks PJK. Biasanya penulisan ni macam gini saja. Kajian ini akan memfokuskan kepada apalah, dia nyatakanlah fokus kita apa, mengkaji tentang apa, tentang pelibatan pelajar dalam ini, dikaitkan dengan itu, kaitkan dengan ini, berdasarkan kepada perbincangan yang sudah kita sebutkan tadi, ni yang kita dah dapat hasilkan tadi. Okey, yang kita analisis ni kita simpulkan dalam bentuk yang macam saya sebutkan tadi, right? Ini pernyataan, pernyataan masalah. So kita nyatakanlah apa kita punya fokus kajian. Kajian ini akan memfokuskan kepada apa? Sebutkanlah apa variabel yang menjadi fokus kajian. Okay, that's it. Biasanya pernyataan masalahnya adalah macam yang saya cadangkan dululah. Paling-paling banyak pun satu muka surat untuk menyatakan apa masalah yang akan dikaji. Okay, kaitan antara variabel-variabel kajian tersebut. Okay. And then berkenaan dengan objektif dan persoalan kajian, ni you tengoklah.
Contoh yang biasa digunakan, kajian ini bertujuan, fokus utama kajian ini adalah untuk, objektif kajian ini adalah untuk, ini benda-benda lah. Kemudian disenaraikan satu persatu. Dan persoalan kajian ni dia sebenarnya dia sama dengan objektif kajian, cuma ditulis dalam bentuk soalan. Bentuk soalan. So you semaklah dalam kajian-kajian PAS, contoh PSM berkaitan dengan bidang pengajian, macam mana mereka tulis. Bukan saya kata suruh ikut, tetapi you study tentang cara penulisan, macam mana mereka menulis, supaya you nampak yang mana baik, yang mana kurang baik dan sepatutnya bagaimana. Jadi jangan tengok satu dua kajian PSM saja, kena tengok seberapa banyak yang boleh. So, jadi kaitannya antara objektif dan persoalan ini adalah dua benda yang sama tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeza. So, yang ini semuanya dalam bentuk pernomboran. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah cerita dia. Mengenal pasti, 1, 2, menentukan, 3, menganalisis, 4, membanding, meramal, melihat perbezaan, perkaitan dan sebagainya. So, itu antara maklumat yang perlu dituliskan. Okay? Alright, ada soalan? Untuk kelas minggu depan, kita cuba masuk kepada topik metodologi ni. Okay, kita cuba masuk kepada bahagian metodologi. Alright. Okay, saya tinggalkan kelas ni dengan dua benda. Satu, baca perkara-perkara yang saya dah sebutkan tu. Dua, cuba semak tajuk tu dan cadangkan dia punya pembetulan dia, updated dia dalam forum. Nanti saya akan update dalam forum. And then apa nama tu, jangan lupa baca terus dia punya maklumat-maklumat yang saya dah share. Sebab bila kita dah cerita nanti kita akan apa nama, bincangkan tentang metodologi, reka bentuk dan sebagainya lah, supaya nanti kita dapat faham macam mana nak buat kajian tu. Okay. So saya rasa setakat tu dulu apa yang saya dapat share pada hari ini. Nanti kita jangan lupa tadi perbaiki ini, saya akan upload dalam platform e-learning tu, and then apa nama tu, semak slide-slide yang saya baca. Okay, untuk kelas akan datang kita akan semak berkenaan dengan metodologi, metodologi kajian. Okay. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya share dengan you. Saya share dengan you di apa nama? Sekejap. Dia punya attendance ni. Okay, silakan scan sekarang. Okay, silakan scan kehadiran.
kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih Doktor. Sama-sama. Alhamdulillah Doktor baru. Sama-sama. Masuk Doktor. Thank you, Doktor. Sama-sama. Okey, terima kasih juga. Tapi jangan lupa baca tu. Terima kasih Doktor. Baik Doktor. Baik. Right. Okay Doktor. Doktor nanti Doktor upload ya. Alright. Nanti share dalam forum tu ya. Doktor. Yang Doktor. Ya. Silakan. Yang TGFU tu. Games for education under game listening. Yalah itu macam konsep dia konsep dia kita bagi pelajar try dulu, lepas tu baru guru terangkan apa yang perlu diperbaiki. Itu macam eksperimental juga tu kan? Sebab sekarang kalau macam kami nak buat lesson plan, tak tahulah tetapi kan kalau kami nak buat lesson plan tu cara yang barulah, sebab dia kata kalau buat ansur maju tu dah cara lama. Tu yang saya cakap tradisional dengan TGFU ni, konsep TGFU tu. Okay, so sebab kami belajar kan, kami belajar micro teaching kan macam ni. Betul. Siapa ajar sekarang tu? Dia kan kalau macam kelas kami kan ramai, dia pecah-pecahkan. Dr. Hafiz ada, Dr. Syarul ada, Dr. Ajah ada, Dr. Aisyah, semua doktor ajar. Tapi saya belajar dengan Dr. Ajah. Memang semua lecturer cakap macam tu. Memang kena wajib sekarang applykan TGFU tu dalam lesson plan kita. Okey, itu tak ada isu lah. Unsur maju. Tak ada isu. Itu tak ada isu lah. Itu maksudnya, itu kaedah pengajaran ataupun pendekatan pengajaran. Okey. Cuma sekarang ni, bila bercerita tentang PSM, right? PSM, you nak tengok sejauh mana TGFU itu memberi kesan kepada pembelajaran pelajar. Alright? So, jadi maknanya, you akan buat satu perancangan pengajaran, katalah mengajar satu topik menggunakan pendekatan TGFU, maknanya katakanlah tentang satu-satu topik, katalah you pilih satu topik, topik apalah, any topik dalam pengajaran PJK itu, you pilih satu topik, kemudian you rancang sesi pengajaran pembelajaran. Katakanlah topik itu boleh diajar dalam tempoh 10 sesi. Katalah macam tu ya. 10 sesi. Jadi sepanjang 10 sesi itu you ajar topik itu menggunakan pendekatan TGFU. Okay? So jadi you akan buat eksperimen, satu eksperimen pengajaran topik A dengan menggunakan TGFU. So katalah you collect data
pra dia sebelum pengajaran menggunakan TGFU tu. Lepas dah collect data, you simpan, then you ajar selama sebanyak 10 sesi dengan menggunakan pendekatan TGFU, topik A. Habis saja pengajaran, sesi pengajaran tu, you ambil balik data, ambil lagi data, rekodkan and then simpan. Okay, simpan. Okay, lepas itu untuk menganalisis, sekarang ni kita bandingkan data pra dengan data post. Okay, data pra dan data post yang kita dah kumpul tadi. Bila kita buat perbandingan, analisis yang kita buat itu sebenarnya adalah untuk menguji keberkesanan pengajaran TGFU dalam topik A. Right, TGFU dalam topik A. Itu macam eksperimental lah. Itu lebih kepada eksperimental. Nanti minggu depan kita akan bincang tentang metodologi. So nanti kita akan discuss dengan lebih detail tentang eksperimental dan sebagainya. Okay, so tak ada masalah, cuma itulah pendekatan antaranya yang boleh kita fikirkan. Macam contoh tadilah pengajaran menggunakan TGFU dalam topik A. Kadang-kadang topik A itu katalah topiknya selama ni susah belajar kan topik A tu. So sekarang ni kita nak uji sama ada dengan menggunakan TGFU pelajar lebih mudah faham ataupun tidak topik tersebut. Itu semacam eksperimental lah. Okay, so semak lagi, nanti kita sambung dia punya tu minggu depan, kita bercerita tentang metodologi. Alright? Okay, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okay, semua take care. Terima kasih Doktor. Alright. Thanks to you. Have a nice day. Assalamualaikum. Okay, semua take care. Alright. Doktor, ada sikit pertanyaan ni. Ya, apa dia? Firdaus. Kan saya dah beri tajuk di ruang komen tu. Okay, tajuk apa? Tak tengok lagi ni. Tajuk saya tu macam mana Doktor? Masalah tekanan atlet. Tekanan apa? Tekanan atau pelajar dalam fasa pertandingan bola sepak. Okay. Ini contohnya katakanlah isu masalah tekanan atlet atau pelajar dalam fasa pertandingan bola sepak di peringkat daerah Kubang Pasu. Apa ni? Apa yang you nak study tentang ni sebenarnya? Saya nak beri masalah isu tekanan fizikal mental. Okay, so apa yang you nak explore kat situ? Baik, you cerita situ kemahiran atlet dalam menangani tekanan sebelum perlawanan ke, selepas perlawanan ke, ataupun semasa perlawanan ke. Kan, bercerita tentang kemahiran atlet dalam menangani tekanan. Kan? Itu lebih mudah nampak apa yang you nak study. Kat situ you akan study tentang kemahiran dia menangani tekanan tu. Okay? Dia mahir ke, tak mahir ke, macam itulah. Alright? Sebab menangani tekanan ni, kemahiran menangani tekanan ni kadang-kadang mana ada jurulatih ajar, ada ke? Kadang-kadang itu sendiri. Itulah. Kadang-kadang kita sendiri, kita pun tak tahu betul ke tak betul. Tapi kalau jurulatih ajar, dia memang terlatih kan. Macam mana menangani tekanan dan sebagainya. So itu antaranya lah yang saya rasa mungkin you boleh fikirkan kat situ. Kemahiran. Ataupun mungkin tadi saya kata meneroka permasalahan berkenaan dengan kemahiran atlet menangani tekanan semasa pertandingan. Macam itulah lebih kurang. Okay? Jadi dekat situ mungkin you boleh masuk isu-isu berkaitan dengan bimbingan jurulatih ataupun kemahiran pelajar ataupun atlet. Dia ni mahir ke, tak mahir ke, tahu ke macam mana nak handle masalah, macam itulah. Okay? So itu saya rasa boleh sajalah. Cuma you kena tengok dari segi perspektif macam mana kemahiran dia menangani tekanan. Okay? Sebab kalau you catat tekanan ni, dia betul lah tekanan nak bertanding tu macam-macam. Kalau expectation daripada sekolah sangat tinggi, tambahlah tekanan. Kalau expectation daripada kita sendiri sebagai atlet pun tinggi, saya mesti nak champion,
tambahlah tekanan tu. Kita akan merasa tertekan kerana kita dah set, saya nak champion. Tapi kalau kita set, tak apalah, dapat apa pun, kalah menang tak kisah. So tekanannya jadi kurang. Cuma sekarang ni kita nak explore ialah macam mana mereka menangani tekanan tu. Okay. Ada tak? Dia mahir tak? Ada tak dia pengetahuan tentang menangani tekanan? Macam tu lah. Okay? Betul, faham betul. Alright. Nanti saya update dalam situ dan you tulis. Doktor, saya punya doktor, kesan pengambilan kafein secara berlebihan dalam penglibatan atlet sebelum jadi latihan. Okey tak doktor? Boleh juga. Boleh juga. Alhamdulillah. Okay. Cik doktor. Cuma sekarang ni you kena explore lah. Contohnya macam kenapa you set sebelum menjalani latihan. Itu antara ni lah. You kena cari kajian-kajian lepas kan. Maksud sebelum latihan, adakah ia berkaitan dengan pemakanan, right? Benda-benda yang macam tu yang you kena carilah. Kajian-kajian lepas. Okay? Okay. Alright, semua. Terima kasih banyak.